أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم أصلح لنا ديننا وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد Alhamdulillah kali kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana hari ini beberapa perkara Allah Taala beri taufik kepada kita dan hidayah kepada kita. Pertama kali pagi tadi kita dapat melaksanakan satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu sunnah yang hampir-hampir mati, sunnah yang hampir-hampir dikuburkan, tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala kehendak supaya ada di kalangan hamba-hambanya yang sanggup untuk menggali sunnah ni dalam kubur supaya dia hidup semula, insya-Allah Ta'ala. Oleh hal itu pun kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan bagi kita untuk menjalankan kewajipan. Selain pada kita boleh semaya pagi tadi, kita pun sebelum itu kita boleh dakwah, dakwah supaya manusia kembali kepada sunnah, dakwah supaya manusia menghidupkan sunnah. Bila sunnah hidup, ya bid'ah itu matilah, insya-Allah Taala. Sunnah mati, bid'ah yang hidup. Ya ruwatu dia gulawai dia. Alhamdulillah. Untuk mengaji kita ada pusing keluar ni oleh kerana menyebabkan kata Syekh uzur, maka saya dijemput untuk ganti untuk kita muzakarah bersama-sama, insya-Allah Taala. Kita mari bicara masalah kerana sikit lagi dan tambah. Barangkali kita pun sudah banyak dah dengan dalam khutbah pagi tadi, insya-Allah Taala, tapi kita nak sempurnakan, insya-Allah Taala. Bagi kita baca ayat sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat surah Fussilat, ayat yang ke-38 dah. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Alhamdulillah, satu ayat 37 dah, ayat 37 pada surah Fussilat. Maksudnya dan sebahagian atau setengah daripada ayat-ayatnya, iaitu ayat-ayat Allah Ta'ala, al-lail iaitu waktu malam, wan-nahar dan waktu siang hari, wasyamsu dan matahari, wal-qamaru dan bulan. La tasjudu, jangan kamu sujud lisyamsi, jangan sujud kepada matahari, wala lil-qamar, dan jangan kamu sujud kepada bulan, wasjudu lillah, adalah kamu sujud kepada Allah, bagi Allah, allazi khalaqahunna, ya
Allah Ta'ala menjadikan mereka itu malam, siang, matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika benar-benar kamu akan Dia sahaja, Allah sahaja kamu yang beribadat atau kamu menyembahkannya. Ini ayat satu paut dengan ayat Allah. Kita dalam masalah gana yang kita dah bicara tu, dan itulah yang berlakunya pada hari anak Nabi nama Ibrahim. Anak lelaki Nabi nama Ibrahim ni daripada Maryah Qibtiyah. Dia hamba Nabi lah. Ini sore dia lah. Ibrahim ni, orang lain tu anak kepada Siti Khadijah binti Khuwailid. Jadi hari itu Ibrahim mati. Tiba-tiba hari itu juga berlakunya gerhana matahari. Lalu orang-orang masyarakat jahiliah, masyarakat Arab pada masa itu, dia katanya buat dia pegang, dia percaya katanya sesungguhnya gerhana matahari ini tidak lain, dia kata adalah kerana kematian Ibrahim anak Nabi inilah. Ini katanya padahlah seolah tu anak Nabi ni kita nak fikir ambil pengajaran daripada dia kata tu, mana anak Nabi ni mana juga kalau dia hidup mana dia ada satu cahaya lah. Kebaikan menyuluh cuaca kepada dunia. Tapi kerana pada kerana mati Ibrahim tu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia hari itu dalam keadaan duka cita hari itu, tak kata pialah, dia anak mati ni sudah tentu hati dia rasa pusing, rasa sayang, rasa duka cita. Pertama anak-anak lelaki itu banyak orang Arab dulu dia suka pada anak lelaki, dia tak kena anak perempuan. Sebab itu bila dia tahu kata isteri dia nak wanak tumbik mari perempuan, dia panggil masa muka dan panggil gelah gesah. Kadang-kadang setengah tu kedek lalu dah gali pagi belah-belah, gali lubang belah nanti nak kamu. Waktu tumbik anak pak tina, dia masuk dalam lubang pada pasir, pada dia kamu selalu hidup-hidup. Itu panggil satu tabiat kalau kuat orang-orang Arab dulu keadaan dia, dia tu bagi tak suka pada anak perempuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran katanya, apa yang kata? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila anak yang dikamu hidup-hidup. Al-wa'du ni mana anak hidup lagi, kamu mati bagi. Su'ilat ditanya, apa dia tu tak sia ke dia tu? Tak ada nak tengok dunia secara panjang lagi. Tubik pak tu mana kena kamu dah dalam lubang di pada pasir. Macam-macam lah dia buat tu. Bi ayyi dzambin qutilat, dengan apa dosa ke mereka itu dibunuh? Salah gapo sangat budak baru ni. Budak ni tidak syak lagi bila warna sebuah kain putih dah, sebuah kapas putih dah. Tak ada lekat lagi hak benda-benda cemam, benda-benda dosa tak ada lagi. Apa kesalahan dia besar tu lalu sampai kena bunuh sampai. Itu nak kata anak perempuan kedudukan mereka itu di zaman jahiliah dulu. Maka Islam mari bela ini. Mai akak anak perempuan jadi setara dengan orang lelaki, mengikut panggil tabiat masing-masing lah hari itu. Jadi kalau anak lelaki ni dia bela semua. Anak lelaki ni boleh bawa pergi perang, boleh pertahankan kabilah kalau orang mai serang. Lepas tu pula boleh guna macam-macam kerana dia ada kekuatan panggil. Itu tidak syak lagi bila seorang anak lelaki mati, sudah tentu wasa katanya duka cita. Tapi Nabi dia jalan kewajipan dia. Kewajipan pertamanya ikut hadis katanya, Nabi kata inna syamsa wal qamara la ayatan min ayatillah la li mauti ahadin wala hayati. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah tu kita baca ayat ni katanya wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal qamar
Dan setengah pada ayat-ayatnya, ayat Allah itu ialah malam dan siang hari dan matahari dan bulan. Kita nak faham kata apa makna ayat sini. Jadi kita boleh simpul katanya ayat yang ada dua makna, dua jenis lah. Satu jenisnya iaitu ayat Quran. Ayat kita dah baca ni, ada sebanyak ni ratus ni ribu ni ratus ayat lebih dalam Quran. Kalau ikut orang ahli Syiah ni dia kata 17,000, tapi kita ahli sunnah jamaah dan 1,000 ni atau lebih ayat Quran dalam 30 juzuk. 114 surah semua Al-Quran Karim. Itu satu ayat, iaitu ayat Quran. Misalnya surah Fatihah berapa ayat? Ni ayat 7 ayat. Surah Wal Asri 3 ayat, itu panggil ayat juga. Mana tanda-tanda kita nak bukti, mula baca bukti situ, itu satu ayat. Jadi yang keduanya ayat sini macam mana kita telah baca tadi dan Nabi riwayat dalam apa? Dalam hadis dia berkenaan dengan gerhana tu tak tu. Jadi ayat sini mana? Ayat kauniyah, ayat yang berbentuk kejadian sesuatu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Macam di sini kata apa? Malam satu ayat. Ayat sini mana? Tanda apa? Tanda kejadian Allah Subhanahu wa taala. Tanda kekuasaan Allah yang dia jadi malam. Macam kita duduk lah ni syahri, mana malam lagi mana. Duduk mana, duduk nusuk mana, masuk laut mana, masuk lubang mana. Perkara yang mari pula, syahri gimana pula. Pia pandai pusing lagu tu. Kadang kita syahri sini, di sana nak jadi malam, tak suka. Pia duk gilih berkati siang dan malam tu siapa dia? Itu tidak lain. Itu tanda kata adanya orang, adanya yang mentadbirkan, ada yang duk berihan kejadian-kejadian di dunia ni. Itu panggil ayat. Ada tanda-tanda, dalil, dilalat, tanda-tanda yang menunjuk katanya adanya yang mentadbirkan alam ni, ada yang tadbir tu berkuasa dia. Dia buat, orang lain tak kuasa nak buat. Itu panggil ayat. Sebab tu Nabi jawab, bila orang Arab dia katanya kejadian gerhana ni kerana mati Ibrahim, maka Nabi jawab itu bukan soalan gitulah. Sesungguhnya matahari dan bulan ayatan, dua ayat. Matahari satu ayat, bulan satu ayat. Matahari tanda katanya Tuhan kuasa, Tuhan buat, Tuhan jadi. Bapa Tuhan jadi gerhana kerana dia kuasa, dia kehendak. Kehendak. Dalam hadis dia kata walakin yukhawwifullahu biha ibadah. Tetapi matahari dia tak jadi gerhana dan bulan tak jadi gerhana kerana mati seorang dan kerana hidup seseorang, tetapi dia adalah yukhawwifullahu biha ibadah. Allah mau menakutkan dengan gerhana ni akan hamba-hambanya. Bila jadi gerhana, jadi gelap walaupun sebelah tak serupa surpih di atas salah satu matahari yang bulat kata jadi sebelah. Negeri kita tak nampak penuh, kalau negeri Indonesia hari ni nampak penuh. Jadi sebelah tu pun kuasa satu benda yang besar dah. Dia kuasa nak pergi ambil dinding mari sekat dia di sebelah matahari, cerah sebelah, gelap sebelah. Tak ada air kuasa. Satu. Yang dua pula, kalaulah gerhana di atas dunia ni dalam masa yang sekejap saja, sejam, 2 jam, 3 jam, dan gerhana matahari ini dia tak berlaku waktu malam. Kerana matahari tak ada malam, bulan ada, tak ada. Malam bagi gerhana bulan. Jadi walaupun dalam masa 2 jam, tapi dia satu tanda katanya Tuhan kuasa. Dan ini sebagai mukaddimah pendahuluan yang berlaku atas dunia. Dan sikit lagi bila kiamat tu lebih besar lagi. Tapi kita biasa dulu tengok matahari tak serupa dengan biasa.
Orang kita ni kalau biasa sama ya tak apa nak sedar mana dia. Dari itu matahari ni naik, jatuh, malas hari jadi. Boleh jadi matahari gelap ni berasa apa? Satu kejadian yang patut dia tu khabar dan dia tu buat persiapan. Kita mudah-mudah kita ada rumah kita misalnya. Duk dia apa? Lagu mana kita? Biasa dah kita, tak biasa dah. Suhan nak pergi beli lilin anak. Cucu, makan nasi kali apa? Gagang. Lepas tu pula bila pergi apa air peli tak terbit. Kena pergi aku air pula. Jadi lepas dah tu kita kena sedialah. Wahai taruh dalam payah, taruh dalam bekas. Beli lilin taruh, nanti bila berlakunya gelap kita bercuti. Ini yang Tuhan nak buat contoh sebagai kita nak buat persiapan untuk hari akhirat. Akhirat mari kadang-kadang walaupun dia ada alamat dia, tapi Tuhan dia kuasa. Jadi selalu tu boleh. Nabi kata kiamat tak berlaku kecuali hari Jumaat. Belum ada tanda-tanda apa lagi, tanda sikit-sikit. Tuhan nak jadi kiamat lalu jadi kerana Tuhan berkuasa. Sebab Tuhan kaedah dia ada kun fayakun, jadilah kamu, jadilah. Cuma duduk di Allah Ta'ala sama ada yang kehendak ke atau tidak kehendak. Kerana kehendak jadilah ni pun jadi. Itu terserah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata gana matahari ini selain daripada dia di ayat, Tuhan nak bagi kita takut. Tapi katanya takut ke tak kita bagi tadi insya-Allah. Bila tengok matahari kena sekerat sebelah, gelap sebelah, tak ada rasa takut, tak ada rasa takut. Kalau puak-puak Islam ada juga, orang bukan Islam kan, kalau ada seronok suka yang nak bayar, beli seperangnya, beli jumi mata bahasa gelapnya, nanti nak tengok ya. Ada ambil pengajaran pun. Kita kena ambil pengajaran. Sebab apa? Sebab ya ayat Allah, Masya Allah, Tuhan kuasanya jadi matahari. Dan matahari ini pula dia akan kembali kepada akhirat. Bukan atas dunia saja dah. Berlaku kiamat, dia naik. Lain dia jatuh. Kiamat dia naik kau ni. Naik kau ni jatuh kau ni. Itu kiamat dah lah. Mula kiamat dah. Dan matahari ini juga di akhirat. Gemai akhirat pula lah. Tapi akhirat bukan main naik sebelah, naik jatuh sebelah jatuh dah lah. Matahari tu tengok. Kita matahari dekat lah. Peluh. Orang jahat peluh dia tu naik sampai cupi telinga ni. Air jadi laut, peluh dia jadi laut sampai cupi telinga. Bobo nak lemah, kakak nak lemah. Ngal lubai dia dekat-dekat dah. Orang ada amalan, ada iman, ada amalan banyak. Dia sekat panggil apa ni, kaki, sekat buku lali. Orang kuih sikit sekat betih. Orang kuih lagi sekat apa paha. Orang kuih sikit kat perut, kat dada gitu. Turut beradab amalan kita di dunia ni. Habis itu kejadian kerana matahari ni bukan kodar kita nak tahu dari segi wikiasat sains. Dia kata nak berlaku pada hari itu yes. Tak apalah tu. Tu kita boleh ambil pedah daripada yang ngaji, yang fikir. Walaupun dia tak ada Islam tak apa, tapi kita boleh ambil fikir. Hari ni berlaku kena sungguh tak? Berlaku sungguh. Bukan yang pandai ada. Tapi Tuhan dia fikir. Bukan dia buat ada, Tuhan buat. Hari tu. Begitu juga ahli falaknya. Itu matahari panas. Kita takut panas. Hari tu. Sampai itu kita baca semua hadis 7 golongan manusia yang akan berada di bawah teduh arasy Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak ada teduh mereka, teduhnya saja. Mana panas? 7 puak ni saja di bawah payung arah Tuhan. Orang lain duduk panas lah tu. Pohon kayu pun tak ada, selah pun tak ada, gerai pun tak ada. Tak ada perkara. Itu di mahsyar. Lepas hidup manusia sangat kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu tu kata yukhawifu biha ibadah. Allah menakutkan
dengan kejadian gerhana matahari akan hamba-hambanya. Jadi kita berlaku gerhana matahari nak bertambah takut. Kita takut dah pada Allah, kita tak nafi. Tapi kadang-kadang takut batik, tak batik. Bila berlakunya gerhana, kita rasa lebih takut pada Allah SWT. Itu satu. Nah, itu panggil ayat. Ayat ni panggil tanda-tanda keadanya Allah dan kebesaran dia. Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Tuhan, boleh jadi tak seru biasa. Matahari pula molek, tak ada pia mari sekat, tidak pia mari mendindingkan, tiba-tiba hari ni berlaku berdinding. Kalau di Indonesia ni gelap habis, penuh molek. Nah, mengikut apa yang diberitahu kepada kita. Yang kedua pula, masa Nabi duduk semaya. Nabi suruh semaya. Bila kamu melihat iza ra'aitum zalika fafza'u ila salat. Apabila kamu tengok gerhana matahari, naklah kamu segera pergi semaya. Segera semaya. Apa kita tengok sini ramai lagi orang kita ni. Orang Islam kita ni, orang lain tak apalah. Dia pergi bukit, pergi naik tempat-tempat boleh tengok apa ni matahari cerah molek. Pergi ke pantai ke mana tak apa. Kita orang Islam kadang-kadang orang Islam dakwah ahli sunnah. Tapi di betul ni tak sesuai dengan sunnah. Habis itu kita ada sunnah yang hampir-hampir nak mati. Sebab tak ada ramai mana orang menghidupkan sunnah. Sunnah ni pasti jarang sekali pula mungkin semua. Ikut demo yang 4 tahun lalu berlaku di Betul dalam wilayah Jalan. Lepas ni baru berlaku pula 4 tahun. 4 tahun nak maya sekali tak boleh. Dalam masa sejil lebih kurang tu. Lepas Nabi pula buat dengan perbuatan dia, sunnah dia. Tahu itu? Goyak lagi, suruh lagi. Isteri dia bersemaya. Orang perempuan lain tu buat semaya. Itu nak ayat kata ada ceritanya Aisyah dia semaya dalam masjid. Tiba-tiba Fatimah bintu Munziri, seorang sahabiah, mari buat tanya. Dia tak tahu kata Aisyah tengah semaya. Tanya, gapo ni? Dia tak tahu orang penuh dalam masjid. Sahabat-sahabat semaya. Gapo ni? Aisyah dah semaya ya, dia tunjuk ni. Mana semaya boleh kita nak ayat kat orang cara isyarat boleh lah. Dia tunjuk mata batal lah semaya tunjuk ni. Oh ya faham, katanya lakukan matahari. Mana ayat sini orang perempuan dibolehkan keluar ke masjid untuk semaya khusus, semaya gerhana matahari. Yang kedua penting sekali mana ayat sini. Kalau semaya raya Nabi keluar ke musalla pada tak semaya di masjid. Tapi semaya ni Nabi tak semaya di pada, Nabi masuk masjid. Padahalnya semaya ni lah Nabi kena semaya di pada sebenarnya. Kalau ikut akal fikir kita, sebab apa? Sebab dalam masjid misalnya dia ada dinding masjid, ada fabung masjid. Kalau kita nak tengok mata matahari hak kena gano saat ni itu, dia nak hilang bila gano, kita kena tengok tak gitu. Sepatutnya semaya pandai lah, mudah tengok, mudah nampak. Kata matahari cerah dah, habis dah hak gelap tu. Tapi apa boleh Nabi mai semaya dalam masjid? Pas semaya raya, apa boleh Nabi tak semaya dalam masjid, keluar pada musalla dia. Satu masalah patut kita mikir. Sebenarnya kita tak ada kena tanya. Nabi apa gitu tak gitu gini apa. Kalau tak ada ayat kita ittiba sudah. Kalau sudah fikirlah. Sudah kira banyaklah. Nabi tak cidik anak Nabi. Nabi tak cidik lagu mana. Dia mai raya tu pada sejid Nabi fadilah dia besar. Satu semaya boleh buat apa? 1000 kali semaya. Semaya Zuhur boleh 1000. Al-Masjid Haram boleh 100,000. Tiba-tiba Nabi keluar maya pada tempat pasir saja. Sudah tentu Nabi yang nak buat apa-apa ni yang berdasar pada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak buat dengan otak fikiran dia. Dia tak ada buat dengan nafsu dia.
Dia buat apa? Bimbingan, ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Tuhan nak jenjan, nak tegas sini kata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi dia tidak tutur dengan hawa nafsu, dengan sesuka hati dia. Apa yang dia tutur cakap adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna sunnah Nabi ni wahyu, sunnah hak sahih, sunnah hak kena sungguh, wahyu nombor 2. Nah, apa panggil wahyun ghair matluwin. Kalau Quran ni wahyun matluwun, wahyu yang dibaca dalam semaya, kita baca boleh pahala. Nah, adapun hadis tak baca dalam semaya. Ada ayat atau hadis ni baca semaya tak ada. Wahyu juga tapi tidak dibaca dalam semaya. Itu nak ayat ada. Kita tak sahih-sahih. Tugas kita, kewajipan kita nanti turut sudah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu betul-betul kasih pada Allah, naklah ikut aku. Bukan kasih pada Allah, kita nak ubah apa yang diriwayat oleh Nabi, apa dibuat oleh Nabi ni, ubah waktu ni. Jadi pelai sama kita ni, tak ada akan habis pelai. Tahu itu? Padahal benda tak ada kena pelai pun, dua sudah. Salah kata Nabi sebenarnya apa ni, gana matahari dalam masjid. Tak boleh bala tu. Nabi keluar semaya raya di Padang, tak boleh bala kan ada. Hak Nabi hak Tuhan timur. Sebab apa Nabi hak dia suruh, hak dia wahyu. Kalau itu Tuhan tak timur, tak ada apa Tuhan hantar Nabi supaya ajar umat dia, mengajar dengan perbuatan biar orang tengok, sahabat tengok, sallu kama ra'aitum usalli. Tiba-tiba tak timur, semaya Nabi tak timur lagi. Itu kita nak buat banding, nak fikir kata alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Taala yang kita tu tak ada kena kecil banyak. Kalau hadis sahih macam ada gana ni, hadis Bukhari Muslim banyak kena dua-dua tu. Tu nombor 2 kita kena perhati. Yang ketiga yang kita nak beri perhatian dalam masalah gana ni, waktu Nabi duduk semaya, tengok nak semaya, tiba-tiba Nabi undur daripada tempat yang semaya. Undur siapa sahabat ni susung duk balik, duk kesok. Nak pergi tempat Nabi duk undur. Lepas tu pas sudah semaya, sahabat tanya, "Hei Rasulullah, aku tengok kamu ni ka'ka'ta." Bahasa Arab, ka'ka'ta. Kamu hundur. Apa ya Rasulullah? Semaya boleh hundur belakang. Nabi ayat tadi waktu aku di semaya, aku tengok neraka. Semaya ni dah, semaya kusuk dah, tu tengok neraka. Lalu aku rasa takut neraka. Nak diri tak teguh, tak tetap molek, takut tak neraka. Ma ra'aitu qad afza' min hadzal yawm. Aku tak biasa tengok, lebih aku rasa takut, kejut lebih pada apa yang aku tengok pada hari ini. Siapa yang ayat kata kerana matahari ini ada hubungan dengan masalah akhirat, ada hubungan dengan masalah neraka. Sebab apa? Sebab itulah Nabi kata walakinna yukhawifullahu biha ibadah. Satu. Yang kedua pula, Nabi dia semaya juga, lepas ada tu yang masuk pula Pak Yed. Tiba-tiba tangan dia lagu tu, tangan dia dah hala ke dapat. Sahabat tanya pula lepas semaya, "Ya Rasulullah, aku tengok kamu ni hala tangan dia, seolah tak nak ambil sesuatu perkara." Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku tengok satu pohon kayu ada buah. Aku nampak seguguh dia. Lalu aku hala tangan nak ambil, tapi tak boleh ambil. Nak ambil tak boleh." Dia kata, "Kalau aku ambil boleh buah tu dan kamu makan atas dunia ni,
nescaya kamu boleh makan kenyai semua siapa kiamat. Siapa masih ada dunia lagi, kamu boleh makan satu kenyai semua, tak ada masalah. Jadi apa tu? Buah kayu dalam syurga. Kau nampak syurga. Ra'ai itu kalau nakal ni uri itu. Aku nampak. Ini aku tengok sendiri. Boleh. Ulama ahli hadis kata, apa oleh Nabi tak boleh ambil kayu? Boleh ambil, sedap. Bagi ahli atas dunia sedap. Sahabat-sahabat dulu sedap lagi. Dia katakan buah kayu dalam syurga ni dia tak buruk. Tak boleh ambil mari nak pakai di atas dunia. Soalan kita kata kalau kita kata apa benda-benda ni tak boleh pakai negeri itu. Negeri itu dah kalah, negeri ni tak boleh pakai. Dia tak suka, tempat dia tak suka. Supaya kita tahu pohon tamar dia. Pohon tamar ni masya-Allah, tengok negeri Arab, suka hati tengok pohon dia. Guguh ni luruh penuh di pohon dia, di bawah pohon dia. Tapi kalau kita ambil nak mari tanah sini tengok. Tak ada buah, hidup tapi tak buah. Daun dah. Ada mampu, banyak ke mampu. Payah nak kena dia. Sebab apa? Sebab lain tanah, lain bumi tak suka. Ni buah ada syurga. Kalau boleh makan, masya-Allah. Tapi tak ada arah tak boleh makan. Jadi Nabi Nuh kata, aku boleh tengok nikmat dah dalam syurga. Untuk orang-orang yang orang-orang mukmin yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi ada hubungan dengan Nabi Ismail kerana ni. Nabi tengok neraka ni. Ada orang perempuan kena kerja sama dengan orang lelaki. Isteri kena kerja sama suami. Nabi kata, ra'aitu aksara ahliha minan nisa. Aku tengok penghuni penduduk dalam neraka ni kebanyakannya daripada orang perempuan. An-nisa ni masuk neraka lah, orang kafir, orang mukmin, orang Islam masuk neraka. Sahabat tanya, bima ya Rasulullah. Dengan sebab apa ya Rasulullah mereka banyak jadi penghuni dalam neraka ya Rasulullah? Orang perempuan. Apakah Tuhan jadi orang perempuan ni untuk masuk neraka kerana? Nabi jawab kata, yakfurna. Mereka itu kufur. Kufur ni maknanya tolak, tak sih lah. Tak sih atau tudung. Kalau kufur kafir ni maknanya tudung hati, tak sih masuk hidayah. Itu makna kufur. Orang kafir ni orang yang Tuhan tutup hati dia daripada masuk hidayah, mata dia, pandangan dia sebagainya. Lalu sahabat tanya, hal yakfurna billah, adakah mereka itu orang perempuan yang masuk neraka banyak tu sebab mereka kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi jawab, tak. Yakfurna al-ashir, mereka menolak akan suami. Maksud tolak bukan tolak, ada makna tak terima kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsan, mereka itu menolak kebaikan suami. Jadi ini hal rumah tangga mari juga dalam masalah semaya kerana. Kenapa? Kerana kita duduk dalam dunia ni, duduk bina keluarga ni, bina keluarga bahagia. Jadi nak bahagia masing-masing kena berjalan kewajipan, kena faham antara satu sama lain dan kena hormat menghormati. Macam orang perempuan hak masuk neraka banyak ni sebabnya dia tak setimu. Hak suami buat baik molek ke dia kata tak molek lagi. Sehingga Nabi wayak pada akhirnya Nabi kata, kalau kamu buat baik kepada isteri kamu selama setahun, dalam masa setahun kita buat baik semua, suami buat baik semua kepada isteri, nafkahnya, wilayahnya, tengoknya gapo, sama ada nafkah maknawi atau nafkah kebendaan sekali. Tiba-tiba kamu buat jahat, buat tak baik, buat tak molek lah, kejahatan buat tak molek saja, satu kara saja,
Dia bergaduh dulu dah. Tak setimu. Tak setimu apa ni? Kebaikan suami. Hak 100, hak 99 dia tak nampak dah. Dia kira hak 1 dah ni. Hak nak cukup 100 tu. Hak tu dia buat kira. Orang lain beli mah belakang, kita tak boleh pakai mah misalnya. Jadi mengamuk situ. Wagai situ. Padanya hak lain tu kalau bila 99 karo hak suami buat baik pada dia, tapi bila berlaku sedikit syai'an sesuatu khairan, dia tak nampak. Dia tak nampak sikit apa. Inilah sebabnya perempuan itu masuk neraka. Dengan sebab tidak taat, tidak terima, tidak aku kebaikan suami. Nikah pada orang perempuan lah. Suami pun berkewajipan buat baik mata tak kira. Buat baik mata. InsyaAllah ta'ala. Itu lebih kurang hari ini yang kita dapat ambil pengajaran daripada hargana matahari hari ini, beberapa perkara yang ada hubungi rapat dengan kita. InsyaAllah ta'ala kita menambahkan iman kita, takut kita pada Allah. Dan beberapa perkara Nabi Muhammad suruh buat pada hari ini. Tadi kalau ni pun boleh buat ada apa, iaitu banyak zikir. 5 perkara zikir. Zikir ni masuk tasbih. Dalam riwayat dalam Fathul Bari kata masuk tasbih, masuk tahmid, masuk takbir, masuk tahlil. La ilaha illallah. Banyak ni kata ni. Lepas tu sedekah. Belum sedekah dan istighfar. Istighfar pada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Banyak mau perempuan terdapat hadis ni, kita kena banyak istighfar pada Allah dan sedekah. Begitu juga. Lepas tu lagi akhir sekali mari merdeka hamba. Tapi kita tak ada hamba. Kita tak ada kena buat tu. Kita banyak hal lain ganti hal lain insya-Allah taala. Munasabah hari ini kita dapat beramal dengan sunnah Nabi dan perbanyakkan amalan-amalan yang menambahkan kebajikan dan kebaikan kepada kita insya-Allah taala. Aku qawli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam wa qawli amin Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.